sama hukum. Tawassul dengan para nabi dan dengan para wali sama hukum. Yang mana tidak ada seorang pun di kalangan orang yang berada atas jalan kebenaran, sama ada generasi salaf maupun generasi khalaf, yang menyalahi pendapat bahawasanya tawassul dengan para wali itu dibolehkan. Kita dalam khutbah negeri Selangor pun ada doa tawassul, Allahumma inna natawassalu ilaika binabiyyika wa bisifatika al-uzma an tahfadha bi'aini inayatika rabbaniyah sultanana sultan Selangor Darul Ihsan ila akhir doa. Maka dalam tu ada doa tawassul. Maka dalam hadis tersebut, dalam hadis yang disebutkan bahawa Sayyidina Umar telah bertawassul dengan Al-Abbas, iaitu bapa saudara Nabi SAW, dan pada sesi yang lalu kita dah bagi tahu kesnya sama, iaitu berlakunya kemarau yang panjang pada zaman Sayyidina Umar sehingga manusia kelaparan dan juga dahaga teruk pada ketika itu. Maka Sayyidina Umar bertawassul dengan Al-Abbas, manakala Bilal Al-Muzani bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW. Maka kedua-duanya sama, iaitu Bilal Al-Muzani tawassul dengan Nabi Muhammad, yang mana beliau berkata di sisi maqam Nabi SAW, ya Muhammad istasqi li ummatik fa innahum qad ahlaku. Maka dalam hadis tersebut Bilal Al-Muzani menyebut, ya Rasulullah istasqi li ummatik fa innahum qad halaku, yakni ya Rasulullah tolong doakan bagi umatmu supaya diturunkan hujan, sesungguhnya mereka sedang berada dalam kebinasaan. Manakala Sayyidina Umar di sisi yang lain, Sayyidina Umar bertawassul dengan Al-Abbas, bapa saudara Nabi SAW, dengan berkata, Allahumma inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyyina fayusqaun. Maka kata ulama, kemudian turunlah hujan. Maknanya Bilal Al-Muzani tawassul dengan Nabi, Sayyidina Umar tawassul dengan Al-Abbas. Maka sebab daripada tawassul itu Allah Ta'ala turunkan hujan. Dan kita dah sebut dah tentang masalah sebab zahir dan sebab batin. Maka tawassul itu termasuk dalam bentuk sebab yang batin. Dan sebab tidak menciptakan, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah seputar mengenai tawassul. Manakala pada hari ini kita bincangkan tentang hadis jariah, yang sangat penting supaya kita faham bahawasanya ayat Al-Quran dan juga hadis itu terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama datang dalam bentuk muhkamat. Muhkamat ni apa? Muhkamat ni faham mudahnya, muhkamat ni ialah perkataan-perkataan ataupun nas-nas yang mana dia datang dengan satu makna. Dia datang dengan satu makna, tidak mempunyai makna yang sebaliknya dan tidak mempunyai makna yang tersembunyi, melainkan itulah maknanya. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad bahawasanya dialah Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Maka bila disebut Qul huwallahu ahad, maka kita faham bahawasanya itulah maknanya. Tidak ada makna yang lain selain daripada apa yang dikehendaki oleh nas tersebut. Begitu juga kalau kita lihat ayat-ayat hukum, contohnya Allah Ta'ala berfirman, Kutiba alaikumus siyam, difardukan ke atas kalian puasa. Maka bila sebut Kutiba alaikumus siyam, tidak terlintas pada fikiran kita bahawasanya Allah Ta'ala perintahkan siyam itu dengan makna pergi pasar malam. Tak ada. Maknanya bila sebut siyam, maknanya puasa lah. Jadi ayat itu dia jelas. Satu makna datang dengan satu makna. Satu kalimah datang dengan satu makna. Siyam maknanya puasa, al-imsak dalam bahasa Arab. Siyamu maknahu al-imsak. Siyam itu maknanya menahan diri. Jadi ta'rifan istilahi dengan lugatan itu ada sedikit berbeza, tetapi faham daripada sudut makna puasa, iaitu kita menahan diri. Begitu juga apabila Allah Ta'ala memerintahkan kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Maka fahamlah kita bahawasanya Allah Ta'ala memberikan kelonggaran kepada kita, nikmat-nikmat untuk kita makan dan juga minum, kecuali beberapa perkara yang diharamkan. Juga begitu juga Allah Ta'ala memerintahkan wa aqimus salah, dirikanlah solat. Fahamlah kita, dirikanlah solat. Maka solatlah. Jadi kita tak faham dah wa aqimus salah ni maknanya pergilah Mekah. Tak ada. Wa aqimus salah, dirikanlah solat. Satu makna. Tetapi ayat Al-Quran juga datang dengan mutasyabihat. Datang dengan makna mutasyabihat. Dengan jenis ataupun kategorinya mutasyabihat.
Maka kategori mutasyabihat dia tidak sama dengan kategori muhkamat. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Yang mana yang muhkamat itu adalah ummul kitab, adalah keseluruhan Al-Quran itu, majoriti ayatnya adalah datang dalam bentuk muhkamat. Ummul kitab, bila sebut ummul kitab ni maknanya benda yang kita kata ni maknanya benda yang utamanya dalam Al-Quran datang secara muhkamat. Okey, datang secara muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat. Adapun yang selain daripada muhkamat itu, ada juga ayat Quran datang dengan makna datang dengan bentuk-bentuk ataupun lafaz-lafaz yang mana ianya mutasyabihat. Maka mutasyabihat ini dia tidak sama dengan muhkamat. Mutasyabihat ialah jenis ataupun kategori ayat ataupun nas yang mana ia datang dengan kalimah, yang mana kalimah itu dia boleh membawa waham. Dia boleh membawa waham bahawasanya ada sebahagian sifat-sifat Allah yang warid dalam ayat yang mutasyabihat ataupun dalam hadis yang mutasyabihat, yang mana boleh membawa waham jika difaham secara literal akan ayat tersebut ataupun hadis tersebut. Dia akan bawa waham. Waham ni maknanya akan bawa sangkaan bahawasanya Tuhan bersifat dengan sifat-sifat yang serupa dengan makhluknya. Di sini yang menjadi masalah. Okay? Kerana apabila seseorang berpegang dengan ayat mutasyabihat, maka itu akan merosakkan keyakinannya sekiranya dia berpegang kepada makna yang literal. Sekiranya, saya bagi contoh, sekiranya seseorang yang berbangsa Arab ataupun berbangsa Inggeris datang ke tanah Melayu, belajar bahasa Melayu, maka kita bahasa, of course kefahaman kita bahasa ni terbahagi kepada dua. Ada bahasa komunikasi, ada bahasa yang kesusasteraan. Maka bahasa komunikasi ni yang kita faham secara muhkam lah. Contoh orang tanya kepada kita dalam bahasa Arab, kaifa haluka? Maka kita faham dia tanya pada kita adalah apa khabar. Maka jawapan dia sama ada baik atau tidak. Kita kata alhamdulillah bi khair. Contohnya kita jawab alhamdulillah sihat, ataupun alhamdulillah ana marid lakin alhamdulillah nashkurullah. Contohnya cakap bahasa Arab kan. Alhamdulillah walaupun aku sakit aku tetap syukur pada Allah, contohnya. Maka difaham daripada soalan tu kaifa haluka, jawabnya sama ada ditanya sihat ke ataupun tak sihat. Faham? Komunikasi. Kalau dia tanya ma ismuka, masmuka, apa nama kamu? Maka kita pun jawablah nama kita. Sebab itu adalah communication level. Tidak perlu kepada pemahaman yang dakik, tidak perlu kepada pemahaman yang terlalu terperinci sampai pecah kepala nak faham makna ma ismuka. Tapi bila pergi kepada masalah yang kesusasteraan dalam bahasa Melayu, kalau orang Arab datang tanah Melayu, dia nak faham bahasa Melayu kan. Kalau komunikasi, dia tanya pada kita, macam mana nak translate kaif haluka? Kita jawab pada dia, awak tanya je, cakap je apa khabar. Macam mana nak translate ma ismuka? Maka kita jawab je, awak tanya je apa nama. Kan? Itu adalah daripada sudut komunikasi ataupun communication level punya language. Tapi bila masuk kepada masalah literature, bila kita masuk literature, bila disebut literature ni maknanya yang kesusasteraan. Maka kesusasteraan ni semua bahasa ada. Bahasa Inggeris ke, bahasa Arab, bahasa Melayu pun ada. Jadi bahasa kesusasteraan yang tinggi balaghahnya, kita tak boleh faham secara literal. Bahkan kita tak boleh translate secara literal kepada yang non-native punya speaker. Contohnya dia bukan bercakap bahasa Melayu, tapi kita nak translate secara directly bahasa Melayu kepada bahasa Inggeris, yang mana dia tak faham bahasa Melayu. Dia bukan petutur, dia bukan penutur bahasa Melayu. Okay, dia penutur bahasa Inggeris. Bukan mother tongue dia tu adalah bahasa Inggeris. Bahasa Melayu. Maka kalaulah dia dengar perbualan kita, contohnya, okay, dia dengar perbualan kita, katalah kita ni tengah menyambung peringkat PhD contohnya. Kemudian di pertengahan jalan kita rasa tak mampulah nak teruskan PhD ni, kita pun bersembang dengan
kawan kita, aku rasa aku nak berhentilah buat PhD ni. Kawan kita pun cakap, janganlah macam tu, teruskan, continue apa PhD tu, alang-alang menyeluk perkasam biar sampai ke pangkal lengan kan. Jadi orang putih ni yang kawan kita PhD juga tengah sambung PhD, dia pun dengar, dia faham bila sebut sambung je. Dia faham lah continue. Kan? Bahasa Inggeris continue sambung. Kan? Faham lah. Dia pun faham. Dia communication level dia faham. Tapi bila orang tu sebut dengan bahasa kesusasteraan, datang peribahasa, alang-alang menyeluk perkasam biar sampai ke pangkal lengan. So dia akan tanya pada kita, what's that? What's the meaning of alang-alang menyeluk perkasam biar sampai pangkal lengan? Dia akan tanya pada kita. Jadi adakah di sini keadaan kita, kedudukan kita sebagai orang yang memahami bahasa Melayu, kita akan translate direct kepada dia, alang-alang menyeluk perkasam biar sampai ke pangkal lengan, ataupun kita akan memberikan makna. Kita memberikan tafsiran kepada dia. Kalau kita memberi makna secara literal, alang-alang menyeluk perkasam biar sampai ke pangkal lengan, maka dia takkan faham. Dia takkan faham, dia akan blur. Dia akan jam kepala dia. Apa benda lah. Tapi kalau kita translatekan alang-alang menyeluk perkasam biar sampai ke pangkal lengan ni, dia adalah satu proverb yang mana menunjukkan proverb, this is a proverb, Malay proverb, which is this proverb refers to when you kita kata bila kamu dah menceburi sesuatu and then continue sampai habis lah. Jadi dia akan fahamlah bahawasanya itu adalah maknanya begitu. Maknanya bila kita dah buat sesuatu, buat sampai habis. So kefahaman bahasa yang literature, kefahaman bahasa yang berbentuk kesusasteraan, of course kita tidak boleh memahaminya dengan cara yang literal ataupun secara on surface je, secara literal, translate to direct translation tak boleh. Maka itulah yang disebut oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan memang kita sebelum ni kita dah jelaskan dalam masalah takwil ijmali dan juga takwil tafsili. Kalau ayat mutasyabihat ini kaedah berinteraksi dengannya, maka ulama itu terbahagi kepada dua pandangan. Yang pertama itu ada takwil yang dinamakan sebagai takwil ijmali. Takwil ijmali ni kadang-kadang dalam bahasa Arab digunakan kalimah tafwid. Okey, tafwid, ta, fa, waw, ya, dad. Okey, tafwid. Kadang-kadang ulama kata takwil ijmali. Apa makna tafwid? Kita dah jelaskan sebelum ni, tapi mungkin ada sahabat-sahabat dalam ni yang sebelum ni tak mengikuti kelas, kita jelaskan secara ringkas lah. So tafwid ni basically ialah kaedah dia qira'atuhu tafsiruh. Bacaannya itulah tafsirannya. Itu makna tafwid. Iaitu diserahkan makna itu kepada Allah Ta'ala tanpa mengkhususkan apa-apa makna. Tetapi diserahkan makna pada Allah itu ialah makna yang layak bagi Allah. Bukan makna yang tidak layak bagi Allah. Bukan diserahkan semua makna pada Allah. Sebab tu para ulama kata, contoh dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka ulama akan kata istiwa kama yaliqu bih. Istiwa yang layak baginya. Ulama tak kata duduk yang layak baginya. Ulama tak kata bersila yang layak baginya. Ulama tak kata bersemayam yang layak baginya. Ulama kata istiwa yang layak baginya. Ulama tak kata jalasa kama yaliqu bih. Ulama tak kata istaqarra kama yaliqu bih. Tak. Ulama kata apa? Ulama kata istiwa. Istawa kama yaliqu bih. Iaitu istawa sebagaimana yang layak bagi Allah. Maka faham daripada istawa kama yaliqu bih ini, maka ulama kata faham daripada perkataan para ulama salaf yang tidak mentakwilkan dan mentafsirkan makna istawa ini, mereka mengisbatkan sifat istawa bagi Allah tanpa menyamakan sifat istawa ini dengan makhluk. Kerana kalau disamakan sifat istawa itu, sudah tentulah Tuhan itu boleh dikatakan ianya duduk, boleh dikatakan Tuhan itu bersemayam, boleh dikatakan Tuhan itu bersila, wal'iyadzubillah. Dan ini bersanggah dengan akidah kita. Dengan akidah yang diajarkan oleh Nabi SAW, kanallah wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah Ta'ala telah sedia ada
yang mana Allah Ta'ala itu sifatnya azali, tiada permulaan dan tiada sesuatu bersama-sama dengan Allah. Tempat pun belum ada lagi. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan duduk dan Allah Ta'ala sedia ada tanpa tempat. Maka setelah Allah Ta'ala mencipta tempat, dia tidak berubah. Dia tetap sedia ada tanpa tempat. Maka faham kita di sini, bila ulama sebut istawa kama yaliqu bih, okey, maka di situ terhenti setakat tu. Tidak dibincangkan apa makna istawa sebenar. Tak ada. Okey, dia ditakwilkan secara ijmal. Ijmal ni maknanya secara umum sahaja. Maka makna yang layak bagi Allah kita isbatkan bagi Allah, tapi kita tak tentukan maknanya. Adakah maknanya hafizah, menjaga? Adakah maknanya qahara, menguasai? Adakah maknanya abqa, mengekalkan? Tak. Tidak ditentukan. Maka dibiarkan. Qira'atuhu tafsiruh. Bacaannya itulah tafsirannya. Yadullah fawqa aydihim. Mereka tak kata yad ini maknanya qudrah. Mereka tak kata yad ini maknanya ahad, perjanjian. Tak. Mereka tak kata yad ini dengan makna anggota badan, apatah lagi Maha Suci Allah. Maka ulama salaf kata yad kama yaliqu bih. Maknanya Allah Ta'ala bersifat dengan yad yang selayaknya bagi Allah. Maka sifat yad itu kita bila orang Melayu itu tak boleh faham yad tu tangan. Kalau kita faham tangan, masalah. Kalau kita faham istawa duduk, masalah. Kalau kita faham wajah, muka, masalah. Kalau kita faham ain itu mata, masalah. Kerana ini semua sifat-sifat mutasyabihat. Sebagaimana kita tak faham dalam bahasa Melayu, kaki ayam, betul-betul orang tu berkaki ayam. Sebagaimana kita tak faham dalam bahasa Melayu, orang tu tangan panjang dengan makna tangan dia betul-betul panjang. Bahkan dinisbahkan tangan panjang itu dengan sifat suka mencuri. Kalau disebut mata keranjang, bererti dia suka tengok perempuan yang seksi, contoh. Sebagaimana disebut mulut tempayan dengan makna suka mengumpat atau mengata. Maka kita juga tidak memahami sifat-sifat Allah Ta'ala yang dalam Al-Quran, dalam bentuk mutasyabihat, dengan cara yang tidak layak bagi Allah. Maka ulama salaf kata yad kama yaliqu bih, wajah kama yaliqu bih, ain kama yaliqu bih. Dah cukup. Tapi masalah kita, bila bahasa Arab ini masuk kepada orang ajam. Orang ajam ni orang yang non-native punya language speaker lah. Macam kita lah yang tak bercakap bahasa Arab. Okay, kita cakap daripada kecil bahasa Melayu. Jadi bila kita baca Quran, kita nak faham makna Quran. Bila nak faham makna Quran, kita tak boleh faham literal. Macam kita faham kamus ke kamus tu. Okay, terjemah kat kamus kan. Terjemah gitu. Tak boleh faham gitu. Sebab kamus kita yang ada pun terhad. Bayangkan lisanul Arab, kamus bahasa Arab ke bahasa Arab. Lisanul Arab tu berjilid-jilid. Berjilid-jilid. Kamus ni, dia bukan rujukan untuk memahami makna Al-Quran. Melainkan dirujuk pada tafsiran. Maka apabila kita pergi kepada masalah menafsirkan, maka kita masuk kepada kaedah ulama khalaf. Ulama khalaf, dia tak bagi interaksi ayat ini dengan cara bila orang ajam nak berinteraksi dengan ayat ini, maka terdapat kemungkinan yang besar mereka akan buat direct translation lalu memahami ayat ini tidak sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak, iaitu dia memahami ayat ini yad dengan makna tangan anggota, wajah dengan makna muka anggota, istawa dengan makna duduk berjisim. Dia tak boleh faham dengan cara macam tu sebab dia akan bercanggah dengan ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia akan bercanggah dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Maka ulama datangkan kaedah takwil tafsili, takwil yang secara detail. Bila sebut tafsili, tafsil ni maknanya detail lah. Okey, secara fasal, secara tafsil. Dia takwil secara detail. Maka ulama kata, contoh pada ayat istawa, ulama kata istawa 15 makna. Maka kita tak boleh isbatkan semua makna bagi Allah. Kerana di antara makna istawa duduk, di antara makna istawa menetap, di antara makna istawa masak ranum, di antara makna istawa matang, dan banyak lagi. Lurus, istiqamah, rata. Kalau bumi ni kita panggil tanah istawa, tanah rata. Dan sebagainya. Maka makna-makna seperti ini kena tolak lah. Tak layak bagi Allah.
Tapi makna yang layak bagi Allah kita kekalkan dan kita isbatkan bagi Allah. Jadi ulama yang membuat takwil tafsiri mereka kata istawa yang layak bagi Allah maknanya boleh jadi abqa, mengekalkan, boleh jadi hafizah, menjaga, boleh jadi qahara wastaula, menguasai. Ini antara makna-makna yang layak bagi Allah. Kerana apa? Kalau qahara di antara nama Allah Al-Qahhar, maka layaklah bagi Allah makna qahara. Hafizah, menjaga, di antara nama Allah Al-Hafiz. Kemudian abqa, mengekalkan. Of course lah makna mengekalkan itu ialah Allah Ta'ala mengekalkan arasnya. Maka itu tidak membawa kepada pentashbihan, penyerupaan Tuhan dengan makhluknya. Maka di sini ulama kata kita buat takwil tafsili, tetapi ulama tak kata, ulama ahli sunnah tak ada seorang pun ulama ahli sunnah yang benar kalau kita buka rujukan-rujukan yang muktabar daripada kitab ahli sunnah, tak ada seorang pun ulama ahli sunnah yang khalaf yang kata confirm makna istawa situ adalah hafizah. Tak ada. Mereka takkan kata confirm maknanya hafizah, confirm maknanya qahara, confirm maknanya abqa, confirm maknanya istaula. Tak ada. Semua akan buat ihtimal sahaja. Ihtimal. Boleh jadi maknanya hafizah, boleh jadi maknanya istaula, boleh jadi maknanya qahara. Begitu juga apabila berinteraksi dengan ayat yad. Yad. Bukan semua yad dalam Al-Quran maknanya adalah kudrah, kuasa. Tak, ada kadang-kadang yad dalam Al-Quran datang dengan makna perjanjian. Ada yad datang dengan makna kudrah. Maka bukan semua yad dalam Quran tu kita takwil kepada kudrah. Tak. Bukan semua istawa dalam Quran kita tukar kepada istaula contohnya. Tak. Itu yang menyebabkan ada ulama di zaman salaf, mereka menolak penafsiran atau pentakwilan istawa kepada istaula ini, yang mana mereka kata takwil ta'til. Sebab ada sebahagian golongan yang bukan ahli sunnah, tapi mereka buat takwil. Mereka kata istawa, istaula, tapi kata confirm istawa ni makna istaula. Maka kita tak kata gitu. Sebab istawa ni dalam Al-Quran ada banyak tempat. Bukan sahaja istawa itu bagi hak Allah, ada juga kalimat istawa yang digunakan bagi hak makhluk. Seperti istawanya Nabi Musa dengan makna matang. Seperti istawanya kapal Nabi Nuh dengan makna berlabuh. Maka istawa itu tidak semestinya dengan makna menguasai. Ada kadang-kadang bagi hak Allah itu maknanya menguasai. Ada kadang-kadang bagi hak makhluk itu bukan menguasai. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itulah sedikit pemahaman kita tentang ayat mutasyabihat dan juga ayat yang muhkamat. Maka hadis pun begitu juga. Maka datanglah ataupun sampailah kita kepada perbahasan hadis jariah. Maka kata pengarang pada masalah hadis jariah ini, kita baca dulu. Bayin makna hadis jariah. Nampak ke? Kalau tak nampak itu besar kan? Okey. Kata pengarang, bayyin makna hadis al-jariyah, al-hadithu muttaribun wa man jara ala tashihihi falaysa ma'nahu anna Allah sakinus sama'. Qala an-Nawawi fi syarhihi ala al-hadithi qawlu ayna Allah su'alun 'anil makanah la 'anil makan. Ma'nahu ma'tiqaduki min at-ta'zimi fillah wa qawluha fis sama' ay rafi'ul qadri jiddan. ولا يجوز اعتقاد أن الرسول سألها عن المكان ولا اعتقاد أنها قصدت أن الله ساكن السماء. قال الإمام علي لا يقال أين لمن أين الأين. ذكر ذلك أبو القاسم القشيري في رسالته. وقال أبو حنيفة في كتاب الفقه الأبسط كان قبل المكان كان ولم يكن أين ولا خلق وهو خالق كل شيء. قال تعالى ليس كمثله شيء سورة الشورى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء غيره رواه البخاري. Baik, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kata pengarang, hadis tersebut adalah hadis muttarib. Okey, apa makna hadis muttarib? Okey, dalam matan dah ada dah. Hadis yang muttarib ini kalau kita bincang dalam ilmu hadis, kalau kita ambil
sekurang-kurang matan asas bagi ilmu hadis ni ialah matan Baiquniyah. Okey, matan Baiquniyah. Okey, kalau ada jumpa guru-guru yang mengajar matan Baiquniyah ni, join lah supaya kita tidak ditipu dalam masalah hadis. Kerana golongan yang disebut sebagai Wahabi ni biasanya dia menipu daya umat Islam dengan cara mereka menggunakan nama hadis. Mereka akan gunakan nama hadis dan mereka merasakan bahawasanya hanya mereka yang berpegang dengan hadis Nabi SAW. Salah tu. Kita ahli sunnah ni semua sebenarnya ulama ahli sunnah kita lah yang paling kuat dalam bidang hadis. Dalam mazhab Syafi'i saja ada berapa ramai ahli hadis. Imam Nawawi adalah alim dalam bidang hadis. Imam Al-Baihaqi antara yang alim dalam bidang hadis. Semua berstatus Al-Hafiz. Al-Hafiz ni hafal ratusan ribu hadis dengan sanad berserta dengan ilmu rijal, berserta dengan pengetahuan tentang setiap rawi dalam sanad. Maka mereka jual nama hadis untuk menipu daya umat Islam. Tapi kita kalau kita faham ilmu hadis, contohnya kita ambil matan Baiquniyah yang paling ringkas, paling basic tentang ilmu hadis dengan syarahan yang ringkas, maka kita boleh faham apa yang dimaksudkan dengan makna hadis-hadis ni. Maka di antara hadis-hadis, maka Imam Al-Baiquni menyebut dalam matan Baiquniyahnya bahawasanya hadis muttarib ini adalah jenis-jenis hadis dhaif. Di bawah pecahan hadis dhaif tu ada hadis yang dinamakan sebagai hadis yang muttarib. Maka apa hadis muttarib ni? Okey. Hadis muttarib ni ialah apabila periwayatan hadis adalah berkisar mengenai satu peristiwa, satu kisah yang sama. Maknanya kita kata dia punya latar belakang cerita dia sama, tetapi dia punya periwayatan beza-beza. Kalau kita biasa pergi majlis ataupun program motivasi kan, kadang-kadang kita buat satu program telefon buruk contohnya kan, yang disampaikan satu statement orang yang A ni bila sampai ke Z dia dah jadi lain dah. Kadang-kadang dia jadi lain macam itulah. Okay. Itulah antara kelemahan periwayatan. Sebab tu periwayatan hadis ni sangat kita kata sangat memerlukan ad-dhabt, sangat memerlukan kualiti pemeliharaan lafaz yang dituturkan oleh Nabi SAW. Maka boleh jadi kadang-kadang hadis tu berbeza daripada sudut lafaznya, berbeza daripada sudut penceritaannya sedikit berbeza, tapi latar belakang cerita dia sama. Maknanya hadis ni, riwayat ni adalah riwayat Imam Malik, hadis ni riwayat Imam Muslim, hadis ni riwayat At-Tabrani, hadis ni riwayat An-Nasa'i, hadis ni riwayat Abu Daud. Latar belakang cerita dia sama. Latar belakang dia cerita sama. Sebab tu bila latar belakang cerita ni sama, kadang-kadang kita jumpa ada hadis yang asal hukumnya dhaif, dia boleh jadi hasan li ghairi. Kadang-kadang hadis itu hukumnya hasan, dia boleh jadi sahih li ghairi, disebabkan ada hadis yang lain yang latar belakangnya sama, dia saling menguatkan di antara satu sama lain. Contohnya kalau kita jumpa satu hadis, ada ulama kata hadis ni dhaif. Tiba-tiba kita jumpa hadis, cerita latar belakangnya sama. Nak tahu cerita latar belakang sama tak sama ni, kita boleh buka banyak hadis-hadis. Kalau kita buka kitab-kitab hadis yang besar, kita berjumpa dalam satu bab, dalam satu bab hadis, dalam satu bab-bab lah. Kalau orang Melayu pun sebut bab juga kan. Kalau dalam kitab hadis, biasa dalam kitab Imam Bukhari dan juga Muslim disebut kitab. Kitab tu bukan makna kitab-kitab. Kitab tu maknanya macam bab lah kalau dalam bahasa Melayu. Di dalam satu-satu kitab hadis, dia akan banyak hadis, kadang hadis 1, hadis 2, hadis 3, hadis 4 ni, dia punya latar belakang cerita sama. Latar belakang cerita dia sama. Walaupun perawinya berbeza. Contohnya kalau kita buka Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Okay, Mukhtasar Sahih Bukhari ya. Kitab Sahih Bukhari yang telah diringkaskan oleh Al-Imam Ibn Abi Jamrah. Maka kalau kita lihat ada setengah hadis-hadis dalam tu diriwayatkan 1, 2, 3 sama lebih kurang hadisnya. Tapi dia punya perawi berbeza. Sama juga kesnya macam hadis jariah ni. Okey. Hadis jariah ni dia ada satu
latar belakang cerita dia. Apa latar belakang cerita dia? Okey. Latar belakang cerita dia, ada sahabat. Okay, ada sahabat. Yang mana sahabat ni suatu ketika dia ada penggembala kambing. Okey, dia ada penggembala kambing, dia hire penggembala kambing. Kemudian penggembala kambing ni bawa kambing dia pergi meragut rumput lah. Kemudian suatu hari seekor kambingnya dibaham serigala. Seekor kambingnya dibaham serigala. Jadi bila seekor kambingnya dibaham serigala, dia marah lah. Dia marah kepada penggembala kambing dia. Kata, tak jaga elok-elok ke? Jadi dia marah lah. Bila dia marah, dia tampar. Dia pukul. Dia pukul jariah tu, hamba dia tu. Di bahagian muka. Okay. Pang, dia tampar kan. Kemudian datang penyesalan pada hati dia. Dia kata ini tak boleh kerana hukum memukul di kepala itu haram. Okay, berdosa. Muslim yang lain kalau dipukul di kepala itu berdosa, haram. Maka jariah ni tadi ditampar dan dia ni menyesal, sahabat ni menyesal. Dia menyesal, dia rasa perbuatan itu salah sangat, dia menyesal. Lalu dia nak buat apa? Dia nak buat apa? Dia dah bersalah dah dekat jariah dia, dekat hamba dia ni. Dia nak buat apa? Jadi dia akan rujuk pada Nabi SAW. Dia pun rujuk pada Nabi. Kisahnya dia rujuk pada Nabi. Bila dia rujuk pada Nabi, dia tanya kepada Nabi SAW, adakah aku membebaskannya atau macam mana ya Rasulullah? Maka Rasulullah kata, bawa datang. Bawa datang jariah tu. Bawa datang jariah tu, barulah kita boleh buat timbang tara. Maka Nabi SAW dibawa datang jariah itu berhadapan dengan Nabi. Maka bila Nabi jumpa jariah tu, Nabi SAW pun tanya. Tanya. Okey. Sekarang ni latar belakang cerita dia, dia ada hamba gembala kambing. Kambing ni seekor dibaham serigala, dia tampar hamba, lepas tu dia jumpa dengan Nabi, menyesal perbuatan dia, dia minta pendapat Nabi. Nak bebaskan ke macam mana? Maka Nabi kata, bawa datang dulu jariah itu, nanti kita akan cerita pula. Maksudnya kita akan buat keputusan macam mana. Bila sampai pada datang kepada Nabi SAW, di sini berlaku muqtaribnya. Di sini berlaku pertembungan periwayatan. Daripada sudut matan, bukan daripada sudut sanad, daripada sudut matan. Okey, kenapa kita sebut daripada sudut sanad dengan matan? Sebab hadis ini dia nak jadi dhaif. Tidak semestinya dhaif hadis ini adalah daripada sudut sanadnya. Kadang-kadang hadis itu jadi dhaif daripada sudut matannya. Di sini yang kita perlukan sedikit ilmu hadis. Contohnya kita ambil matan Baiquniyah ni. Sedikit ilmu hadis supaya kita faham bahawasanya hadis yang dhaif ni tidak semestinya daripada sudut jalan matan kerana daripada jalan sanad. Tetapi juga sanad ni maknanya chain of narration, rantaian periwayatan kan, daripada A pada B pada C pada D sehingga Rasulullah. Itu rantaian periwayatan. Kadang-kadang hadis ini boleh jadi dhaif disebabkan matan dia. Matan ni apa? Matan ni teks dia. Okey, teks hadis. Dia ada masalah chain of narration, ada masalah teks hadis tu. Jadi hadis ni, hadis jariah yang digunakan oleh kelompok Wahabi ni, hadis jariah ini riwayatnya Imam Muslim. Riwayatnya Imam Muslim. Maknanya hadis ini sahih berdasarkan kepada syarat-syarat Imam Muslim daripada sudut chain of narration. Maknanya daripada sudut sanad, Imam Nawawi kata sanadnya itu sahih, ikut syarat Imam Muslim sahih. Fine, kita faham. Kita faham. Daripada sudut chain of narration sahih. Kerana kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis-hadis yang diletakkan itu dihukumkan sahih adalah berdasarkan kepada kriteria dalam chain of narration terhadap individu-individu yang meriwayatkan hadis, bukan kepada masalah matan. Kerana pada masalah matan ini akan ada ulama-ulama pula yang akan mengkritik masalah matan. Dia akan kritik masalah matan. Sebab apa? Sebab matan ni kadang-kadang berlaku 5 periwayatan contoh, 10 periwayatan contoh. Pada latar belakang cerita yang sama, tapi matan hadis tu ada sedikit beza. Sama macam hadis jariah ni. Maka hadis jariah ni,
pada matannya dalam riwayat Muslim, Nabi bertanya kepada jariyah ini. Soalannya ainallah. Soalannya ainallah. Okey. Di sini soalan ainallah tidak boleh difahami aina ini dengan makna Nabi bertanya tempat. Tak boleh faham begitu. Sebab tu dia kata dekat dalam matan ni, dekat dalam kitab ni, meskipun begitu, terdapat ulama yang menganggap hadis tersebut sebagai sahih. Kerana hadis yang muttarib, bila sebut muttarib, maknanya hadis tu dhaif. Dhaif daripada sudut matannya. Nampak disebut dengan lafaz matannya yang berbeza-beza. Dan saling bertentangan sehingga menjadikannya dihukumkan sebagai hadis dhaif. Baik, hukum hadis dhaif dalam akidah tak boleh pegang. Tak boleh buat pegangan langsung. Hadis hasan, hadis dhaif tak boleh buat pegangan. Hadis sahih boleh buat pegangan dengan syarat tertentu. Itu kita tak akan masuklah lagi. Nanti insya-Allah kita akan masuk. Tapi hadis dhaif langsung tak boleh buat akidah, langsung tak boleh buat hukum fiqh pun. Hadis dhaif hanya boleh diamal daripada sudut fadailul a'mal sahaja. Okey. Jadi kata pengarang, meskipun begitu, terdapat ulama yang menganggap hadis itu sahih. Namun mereka tidak mengertikan bahawa Allah mendiami atau berada di langit. Soalan Nabi, ainallah. Ainallah ni kalau kita terjemah direct bahasa Melayu, dia akan faham dengan makna tempat, di mana Allah. Sedangkan soalan Nabi bukan di mana Allah. Soalan Nabi, ainallah, kata Imam Nawawi dan Imam Nawawi terkenal dengan syarah Sahih Muslim. Okay. Imam Ibn Hajar al-Asqalani terkenal dengan syarah Sahih Bukhari. Dua kitab ni utama dalam memahami hadis dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nak faham Sahih Bukhari, rujuk kitab Fathul Bari. Okay, Fathul Bari karangan Imam Ibn Hajar al-Asqalani. Kalau Imam Nawawi, rujuk kitab Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi. Maka Imam Nawawi dia syarahkan dalam Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi kata dalam huraiannya terhadap hadis tersebut, dalam syarahannya terhadap hadis tersebut, bahawa perkataan ainallah ini adalah suatu soalan tentang darjat atau kedudukan, bukan tempat. Contoh kalau kita dalam bahasa Melayu pun kadang-kadang kita guna. Kan? Contohnya kita kata, engkau ni tak payahlah ikut Imam Syafi'i. Contohlah, kan? Engkau dah tahu nak baca hadis, kau faham sendiri je lah, tak payah ikut Imam Syafi'i. Lalu kita kata pada dia, di mana aku berbanding Imam Syafi'i? So bila kita sebut di mana aku berbanding Imam Syafi'i, kita tak faham di mana itu tempat, kita faham kedudukan. Kedudukan ni maknanya keagungan, kemuliaan. Berbanding Imam Syafi'i, aku ni kat mana? Kita ni macam sebagian orang kata, aku ni bumi je, Imam Syafi'i itu langit. Bukan makna Imam Syafi'i duduk kat langit. Bukan makna Imam Syafi'i itu langit. Kita faham bila sebut Imam Syafi'i langit. Maksudnya kedudukannya melangit tinggi. Itu faham kita. Kita tak faham dengan makna literal yang kita dah sebutkan tadi. Kalau kita faham makna literal, rosak makna. Oh, Imam Syafi'i kat langit. Oh, Imam Syafi'i itu langit. Tak faham gitu kita. Kita faham kedudukan. Bila kita faham kedudukan, selesai masalah. Jadi Imam Syafi'i kata, Imam Nawawi kata dalam huraiannya bahawasanya ainallah ini soal anil makanah. Soalan mengenai kedudukan. Okey, darjat ketinggian dengan makna kemuliaan, bukan tentang tempat. Oleh itu, makna perkataan baginda sallallahu alaihi wasallam di atas ialah apakah peganganmu? Ainallah tu maknanya panjang. Apakah peganganmu dari segi pengagunganmu terhadap Allah? Maka jawablah jariyah tadi. Okey, selanjutnya perkataan hamba perempuan, jawabnya jariyah tadi, bila Nabi tanya ainallah, maka jawab jariyah itu dalam matan riwayat Muslim dalam matan riwayat Muslim. Maka maka jariyah menjawab fis sama. Bukan makna fis sama ni, jariyah ni iktikad Tuhan dekat langit. Tak. Jariyah kata fis sama maknanya aku punya keyakinan terhadap kemuliaan Allah, ketinggian darjat Allah Ta'ala itu tinggi melangit. Itu makna dia. Tinggi melangit maknanya sangat tinggi pengagunganku terhadap Allah.
Maka kata pengarang, oleh itu tidak boleh berpegang bahawasanya Rasulullah SAW telah bertanya kepada hamba perempuan tersebut tentang tempat bagi Allah, dan tidak boleh berpegang bahawa hamba perempuan itu telah bermaksud Allah Ta'ala bertempat di langit. Itu dalam syarah Imam Nawawi terhadap hadis jariyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tetapi ada hujah yang lain. Okey. Hujahnya apa? Ini adalah di sisi Imam Nawawi. Okey, adapun daripada sisi sebahagian ulama yang membahaskan lagi hadis ini, bagaimana boleh bawa sampai kepada hadis yang muttarib ni tadi? Imam Nawawi dia cerita je hadis ini, sebahagian ulama pegang muttarib, dhaif, sebahagian ulama pegang sahih. Kalau yang pegang dhaif, settle lah masalah. Dhaif tak boleh jadi akidah, tak jadi pegangan akidah. Kalau hadis itu dianggap sahih di sisi sebagian ulama kerana sanadnya itu sahih di sisi Imam Muslim. Kalau dipegang sebagai sahih, maka tidak dipegang secara zahir lafaznya, tetapi difaham maknanya atas tafsiran bahawasanya Nabi bertanya soalan mengenai kedudukan, bukan mengenai tempat. Dan jawapan jariyah fis sama bukan menunjukkan tempat bagi Allah, tetapi menunjukkan betapa tinggi keagungan, betapa tinggi pengagungan jariyah itu terhadap Allah. Itu syarah Imam Nawawi. Okey. Tetapi ulama yang lain juga memberi komentar terhadap hadis jariyah ini. Kerana apa? Kerana hadis ini kalau kita lihat pada kitab ni, kalau kita besarkan, nampak di bawah ni, okey. Hadis jariyah yang hadis jariyah mengandungi peristiwa pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang jariyah yang telah diriwayatkan dalam pelbagai lafaz oleh beberapa ulama hadis seperti Imam Muslim. Okey. Imam Muslim punya riwayat Ainallah. Okey, Imam Muslim punya riwayat Ainallah. Tetapi dalam riwayat yang lain, seperti riwayat Abu Daud. Dalam riwayat Abu Daud, jariyah ni bisu. Jariyah ni bisu, hamba ni bisu. Jadi Nabi tanya soalan Ainallah dalam riwayat Abu Daud ni. Ainallah. Maka jariyah tu buat tangan begini. Dia buat tangan begini. Jadi bila kita mengucap dua kalimah syahadah, setengah orang dia ada sebahagian yang pendakwa-pendakwa bila ada Muslim, non-Muslim nak convert masuk Islam, dia buat tangan begini kan. Asyhadu an la ilaha illallah. Ni bukan makna Tuhan di atas ni. Bukan makna Tuhan di atas. Ni bila kita tahiyat akhir kita buat ni kan. Bukan makna Tuhan tu di sana pula. Tahiyat akhir kenapa tak tahiyat akhir buat gini? Kalau dah ikut Tuhan di atas, wa iyadzubillah. Tahiyat akhir kita buat begini. Bukan makna Tuhan kat depan. Di sini isyarat keesaan. Okey, isyarat keesaan. Maka bila mana Nabi tanya kepada jariyah, maka dalam riwayat lain ada yang kata jariyah tu bisu. Maka dia jawab jawab gitu. Dalam riwayat Imam Malik, okey, ni ada riwayat Imam Malik. Riwayat Imam Malik dalam Al-Muwatta maka Imam Malik punya riwayat lebih tepat matannya dengan hadis yang mutawatir. Kita dah bahas sebelum ni, bab hadis mutawatir dijadikan sandaran dalam akidah. Riwayat Imam Malik paling tepat sekali yang bertepatan dengan usul akidah. Dengan usul akidah, dengan hadis yang mutawatir. Apa hadis mutawatir? Itu hadis yang Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintahkan memerangi manusia sehinggalah mereka mengucapkan dua kalimah syahadah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka soalan yang ditanya oleh Nabi kepada jariyah dalam riwayat Imam Malik, Nabi tak tanya ainallah. Nabi tak tanya ainallah. Nabi tanya kepada jariyah itu, Nabi tanya apa? Atashhadina an la ilaha illallah? Adakah kamu bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah? Qalat na'am. Jariyah kata, ya. Atashhadina anni Rasulullah? Qalat na'am. Adakah kamu bersaksi bahawasanya aku adalah Rasulullah? Maka jawab jariyah,
Naam. Maka Nabi pun kata pada sahabat tadi, i'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia kerana sesungguhnya dia adalah orang yang beriman. Maka hadis Imam Malik ini lebih bertepatan dengan hadis yang mutawatir, umirtu an uqatilan nas. Sedangkan yang riwayat Imam Muslim, hadisnya bercanggah dengan usul akidah. Kerana soalan ditanya aina, bercanggah dengan usul akidah. Di sini kita tak kata bukan Nabi yang salah kerana tanya aina Allah, kerana kita pun tak tahu adakah benar-benar Nabi tanya aina Allah, kerana ada riwayat yang banyak. Ada yang kata jariah tu bisu, ada yang kata jariah itu boleh bercakap, ada yang kata Rasulullah tanya atas syahadin la ilaha illallah. Jadi dalam masalah ni, ulama ambil pendekatan yang lebih tepat dengan usul akidah, itulah yang diambil jadi pegangan. Yang tidak bertepatan dengan usul itu ditinggalkan kerana ia jadi hadis yang dhaif. Jadi ulama kata tinggalkanlah yang hadis yang muttarib, yang dhaif, tinggalkan. Ambil riwayat Imam Malik bahawasanya Nabi bertanya, adakah kamu bersaksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah? Maka jariah menjawab na'am. Adakah kamu bersaksi bahawasanya aku adalah Rasulullah? Maka jawabnya jariah, na'am. Maka bebaskanlah dia kerana sesungguhnya dia adalah orang yang beriman. Maka disebabkan itu pengarang bawa dalil daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyebut, la yuqalu aina liman ayyana al-ain. Tidak ditanya di mana, tidak boleh dikatakan, disoalkan tentang di mana tempat bagi Allah yang telah menciptakan tempat. Maha suci Allah. Tempat ni Allah Ta'ala ciptakan bagi makhluk, bukan untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Qasim Al-Qushairi dalam Risalah Qushairiyah. Imam Qushairi ni dia karang satu risalah. Risalah Qushairiyah ni sangat penting untuk memahami tasawuf berdasarkan kepada ahli sunnah wal jamaah. Risalah Qushairiyah nama kitab dia. Okay, itu pun dalam bahasa Arab lah. Okay, kalau ada rezeki nanti insya-Allah. Al-Imam Abu Hanifah berkata dalam Fiqhul Absat, kana qabla al-makan. Allah Ta'ala azali, sebelum dia menciptakan tempat, sebelum kewujudan tempat. Kana walam yakun ain, dan dia telah azali, yakni sedia ada, tidak diciptakan, dengan keadaan belum ada sesuatu penciptaan pun. Tempat pun belum ada lagi. Dan wala khalq, dan makhluk-makhluk yang lain. Wa huwa khaliqu kulli syai', sedangkan dia adalah pencipta setiap sesuatu. Maka Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Ini adalah walhasil daripada perbincangan ni. Tentang maklumat lanjut, sekejap kita bagi ada buat paper pasal ni. Okay. Kalau nak baca dengan lebih lanjut kefahamannya, boleh baca dalam Jannah Jakim. Ana terjemah, ana tulis dalam Jannah Jakim. Allah masyaallah. Okey. Sekejap seminit. Okey. Benar mungkin apa? Allah. Boleh tengok dalam link ni.
pada muka surat 38. Okey. Ana sharekan dalam ruangan komen, boleh download lah. Dalam ni. Dapat boleh download dulu PDF tu, save dulu siap-siap. Kemudian boleh baca daripada muka surat 38 hingga 58. Ini ada perbahasan yang lebih lanjut dan boleh baca detail hadis riwayat riwayat-riwayat yang kita sebutkan tu. Riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Malik dan sebagainya. Boleh tengoklah dalam ni ada yang riwayat yang bisu, ya. Ada riwayat yang ainallah, ada riwayat yang atashhadina an la ilaha illallah. So boleh tengok dalam ni ada detail ana sertakan dan ana sertakan juga syarah-syarah yang telah kita bahaskan tadi. Okey, sampai sini saja dulu malam ni. Ada soalan ke? Jelas semua? Barakallahu fikum. Jazakumullahu ta'ala kulla khair. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ahkam. أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر لنا ولمشايخنا واجزهم عنا خيرا وللمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.